وأكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk meneruskan pengajian daripada kitab Fatih Faridah. Kita berada pada muka mukaddimah kat mana? Wa ala alihi. Baik. Jadi pada muka surat yang cetakan Jawi ni, muka surat 2, wa ala alihi alladzina balaghu darajatil ula. Itu yang kita kena ambil maklumnya bahawa pesanan pengarang pada muka surat sebelum ini, sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Ada dua kita kena baiki, iaitu pada muka surat 2 tu baris yang ke-11 awak cetakan Jawi ni, dengan mukjizat yang betulnya dengan terang mukjizat. Tu baik dah tu Rumi tu, dengan terang mukjizat. Ya. Kalau hak Rumi tu mungkin baik dah, hak Jawi ni baik dah. Okey, yang kedua ialah rasulnya yang betulnya risalahnya. Dengan sini kerana menguat akan rasulnya, kerana menguat akan risalahnya. Okey dah Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa ala alihi alladhina balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina bazaghu nujumal huda binassi akhbarih. Maksudnya, dan atas keluarganya yang telah sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian kadarnya, dan segala sahabatnya yang gilang gemilang hal keadaan penunjuk mereka itu seperti bintang dengan tersebut pada hadisnya. Nampak? Masih pada mukaddimah, setelah pengarang mulakan dengan selawat, dan di sebelum itu dimulakan dengan hamdalah, puji-puji bagi Allah. Kemudian selawat dan salam pengarang tujukan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan dengan mukjizat yang meneguhkan kerasulannya. Ini pada mukaddimah ni disebut kalimah-kalimah yang menunjukkan bahawa kitab yang akan ditulis ini membincangkan tentang akidah, dinamakan Bara'atu al-Istihlal, iaitu ayadhkurul muallifu fi muqaddimati kitabihi ma yadullu ala maqsudi kitabih. Mukaddimah, menulis letak pada mukaddimah perkataan-perkataan dan isyarat yang menunjukkan tentang apa dia tulis kitab dan juga risalah itu. Jadi nak bicara tentang akidah. Seterusnya musannif mengatafkan, setelah mendoakan selawat dan salam ke atas Nabi, kemudian menyebut dan mengiringi dengan selawat dan salam ke atas keluarga Nabi, wa ala alihi, dan ke atas keluarganya, dan atas keluarganya Nabi tadi, Rasulullah SAW, keluarga Nabi ni. Maka berselawat ke atas keluarga Nabi sebagaimana maklum datang
suruhannya dalam nas, dalam hadis datang supaya kita berselawat ke atas keluarga Nabi. Sirah-sirah selawat yang kebanyakan datang memang suruh kita menyertakan selawat kepada Rasulullah dan kepada ahli keluarga Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat ke atas keluarga Nabi itu. Siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi di sini? Sekarang ini kita pada bab doa ni, dipanggil doa, maqam doa. Bila disebut keluarga Nabi, merujuk kepada setiap orang mukmin. Keluarga Nabi pada maqam doa, kita sekarang ni berdoa ni, Allah kurniakan selawat dan salam ke atas baginda Nabi dan keluarganya. Jadi alur rasul fi maqamid doa huwa jami'ul mu'minin. Jami'ul mu'minin, keluarga Nabi dalam bab doa maksudnya seluruh orang mukmin, dipanggil ahli Nabi. Nampak tak? Itu pada bab doa. Pada bab zakat, bila sebut keluarga Nabi, merujuk kepada keturunan Nabi daripada susu galuh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu dipanggil keluarga Nabi. Orang yang mana keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Termasuklah itu, kalau kita ini lebih khususnya di tempat kita ni, orang ada gelaran Said, Syarifah, Engku dan seumpamanya, itu lebih khusus kerana dia merujuk kepada zuriat, kepada Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, daripada Hasan ataupun Hussein. Itu keluarga Nabi itu. Ini bab apa? Bab zakat merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bila kata zakat, kan zakat di sisi mazhab kita tidak diberikan kepada keluarga Nabi kerana memuliakan mereka. Kerana zakat ini ialah pemberian kasihan belah orang panggil, dan tidak layaklah keluarga Nabi ni kita beri atas dasar tu. Kita beri kena atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kasihan belah. Kerana kedudukan mereka tinggi, menjadi darah daging kepada Rasulullah SAW, maka diharamkan ke atas mereka, ataupun mereka ini tidak diberi sebagai zakat. Mereka ada bahagian dalam ghanimah, dalam harta kerajaan yang dapat, mereka ada bahagian situ. Baik. Jadi pemberian dari segi bab lain, hadiah dan seumpamanya, tak ada masalah. Jadi bab zakat merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang berkait dengan pujian ahli Nabi dalam masalah kita kata al-madhu, pujian-pujian tu. Bila sebut selawat, dan selawat ini doa, kalau bab pujian-pujian, maka ahli Nabi merujuk kepada kullu mu'minin taqi, setiap orang mukmin yang bertakwa. Mukmin bertakwa. Berdasarkan riwayat kata ali kullu mu'minin taqi, keluarga aku ialah setiap orang mukmin yang bertakwa. Itu dalam bab pujian. Makna kalau ada pujian-pujian daripada nas ataupun daripada lafaz, merujuk kepada keluarga Nabi yang orang mukmin yang muttaqin, yang bertakwa. Dalam bab doa ni, bila sebut keluarganya, ini merujuk kepada seluruh orang mukmin, hatta orang yang buat maksiat sekalipun. Kenapa? Kerana orang buat maksiat ni lebih berhajat untuk kita doa ke dia, dan lebih mereka berhajat untuk mendapat doa supaya mereka ini keluar daripada maksiat. Jadi kerana itu ulama mengumumkan makna keluarga Nabi dalam maqam doa. Atas keluarganya, keluarga Nabi kita, alladzina balaghud darajatil ula. Tengok, itu pada maqam doa. Tapi di sini didatangkan sifat. Siapakah keluarga Nabi? Alladzina balaghud darajatil ula, yang telah sampai mereka itu keluarganya kepada beberapa pangkat yang tinggi. Makna sini pengarang nak khususkan puji-pujian
kepada keluarga Nabi yang telah Allah Ta'ala sebut ataupun puji dalam ayat Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki, liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, untuk menghilangkan kotoran-kotoran daripada ahli bait, keluarga Nabi, daripada yang yang termasuk daripada yang ada pada zaman Nabi, orang-orang yang mana keturunan Nabi, yang mereka ini ada kedudukan yang tinggi. Nampak tak? Ada kedudukan yang tinggi. Ad-darajatil ula, kedudukan yang tinggi, bi'uluwi miqdarih, dengan ketinggian kadarnya, kadar Nabi kita. Kenapa keluarga Nabi yang nasab keturunan Nabi ni dapat kedudukan tinggi? Dengan sebab tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dan boleh juga kita nak maksudkan sini dengan makna orang mukmin yang mendapat kedudukan tinggi, nasab. Sebab di nasab ni ada dua. Tak, nasab din, nasab agama satu. Yang kedua, nasab dari segi keturunan darah. Keturunan darah kita ni, keluarga kita nasab daripada mana. Yang kedua, nasab dalam agama ataupun ilmu. Itu nasab juga tu. Kita ni bersedara dalam agama Islam. Nampak? Jadi di sini pengarang menunjukkan selawat dan salam ke atas keluarga baginda, yang mana mereka sampai pada kedudukan yang tinggi kerana tingginya kedudukan Nabi. Jadi setiap orang yang disandarkan kepada Nabi kita, maka kedudukan mereka tinggi. Umat akhir zaman, umat Nabi kita tinggi daripada umat Nabi lain. Sebab mulia kedudukan Nabi kita, penghulu kepada sekalian Nabi, maka umat dia juga mengalahkan umat-umat Nabi lain, mengalahkan umat-umat Nabi lain. Jadi mereka yang berkait dengan Nabi ini, nasab Nabi kita, orang yang ada keturunan nasab dengan Nabi kita, itu mereka yang kedudukan tinggi. Allah Ta'ala letakkan syariat kita, letakkan mereka pada kedudukan tinggi. Daripada Husain atau Husaini ataupun Bani Hashim atau Bani Muttalib, dengan ketinggian kadarnya dan segala sahabatnya dan segala sahabat Nabi kita, wa ashabihi. Jadi selawat ke atas ashab ini datang dengan jalan qiyas. Adapun selawat ke atas keluarga Nabi, itu ada nas yang menunjukkan kegalakan dan sunat kita selawat pada keluarga Nabi. Kepada sahabat, ini datang atas jalan qiyas. Maka sebagaimana kita disunatkan berselawatkan ke atas Nabi dan keluarga Nabi, sunat juga kita selawat kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Maka kalau makna sahabat Nabi ni, siapa sahabat ini? Sahabat ini orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya, walaupun sebentar, walaupun sekejap. Orang yang bertemu dengan Nabi ketika hidupnya dan beriman dengan dia, dan beriman. Kalau kafir pun, Abu Jahal bertemu dengan Nabi, tapi tak beriman. Bertemu dengan Nabi ketika hidup dan dia beriman. Ini pangkat sahabat ni. Dan sahabat ini Allah Ta'ala juga beri kedudukan lebih. Dalam Quran Tuhan sebut orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan mereka yang telah mendiami Madinah sebelum datang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mengasihi orang berhijrah kepada mereka. Allah Ta'ala redha kepada sahabat Nabi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala redha kepada orang mukmin yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok bai'atul ridwan, yang mana berlaku selepas daripada Hudaibiyah.
Berlalu perjanjian Hudaibiyah tu, berlaku bai'ah maka di situ Allah redha kepada sahabat Nabi, dan mereka ini kedudukan dalam umat ialah sebaik-baik umat Nabi. Kedudukan mereka ni sebaik-baik umat. Sebab apa? Sebab mereka mendapat kemuliaan bertemu Nabi dan duduk dengan Nabi dan melihat Nabi. Hatta yang buta sekalipun dia akan dapat kelebihan. Sebagaimana ada beberapa orang sahabat yang buta mereka dapat kelebihan. Walaupun mereka tak nampak, tapi keberadaan dengan Nabi itu mereka akan mendapat kedudukan yang lebih. Sebab tu di kalangan para sahabat ni tak ada hak bekak. Hak buta ada, tapi hak bekak tak ada. Hak bekak tidak ada. Nampak tak? Hak buta ada. Sebab apa? Sebab mendengar suara Nabi, mendengar bacaan wahyu yang turun itu antara kemuliaan yang besar pada para sahabat. Maka kita pun mendoakan kepada mereka, para sahabat, alladzina bazaghu nujumal huda, yang gilang gemilang. Buzur ni makna terang benderang. Gilang gemilang. Nujumal huda, hal keadaan penunjuk mereka itu seperti bintang. Jadi mereka ini orang yang mana mendapat kemuliaan dan kedudukan yang hebat, terang benderang umpama bintang. Bintang nujumal huda, bintang petunjuk. Bintang petunjuk. Kalikotnya di sini apa dia ni? Mereka itu umpama bintang dalam memberi petunjuk. Mengumpama bintang dalam memberi petunjuk. Dalam balaghah dipanggil idhafat kepada musyabbah bih, kepada wajhus syabah. Apa dia? Sahabat Nabi diumpamakan macam bintang. Pada apa? Pada memberi petunjuk. Pada memberi petunjuk. Binasi akhbarih, seperti dengan tersebut pada hadis. Ini nak merujuk kepada sabdaan Nabi SAW. Hadis ni walaupun ada dibincangkan melalui ulama-ulama hadis, darjat hadis, ada yang mengatakan hadis ni dhaif, tapi disepakati maknanya betul kerana dikuatkan dengan makna hadis lain. Dia kata dalam riwayat disebut ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ni umpama bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan sesiapa kamu ikut pasti kamu akan dapat petunjuk. Jadi di sini walaupun sanad hadis ataupun hadis ini tidak kuatlah dari segi sanadnya, tapi berdasarkan ayat-ayat lain Nabi kata hendaklah kamu ikut alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafah-khulafah yang mendapat hidayah selepas pada aku. Mana? Sahabat Nabi, terutama khilafah yang 4 itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Maka secara umumnya galakkan dan juga pujian suruh kita ikut sahabat tu ada. Sebab itu sahabat-sahabat ni orang yang mana kita wajar jadikan contoh. Sebab mereka didikkan terus daripada Nabi. Mereka mendapat didikan terus daripada Nabi. Baik. Jadi berdasarkan daripada hadis itu yang dengan tersebut pada hadisnya, hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, iaitu sahabat aku ini umpama bintang. Kamu ikutlah mana-mana kamu dapat petunjuk. Bintang ni apa fungsi dia? Fungsi sekarang mungkin orang tak nampak sebab untuk apa guna bintang. Orang nak bintang hari kebesaran je, tu ada fungsi dia. Dah bintang hari kebesaran, PJK apa lagi, banyaklah dah, tak tahulah kita bakat benda dia. SPM, PMR je. Bakat tu je, macam-macam bakat bintang tu orang nak. Tapi zaman sebelum ada kemajuan ni, macam mana orang nak tahu arah? Orang tengok bintang.
Orang tengok bintang. Bila alat-alat kemajuan ni tak ada, apa yang menjadi petunjuk arah untuk pergi ke mana-mana tu? Orang tengok bintang. Jadi diumpamakan sahabat Nabi ni macam bintang yang memberi petunjuk. Kalau kita ikut, kita tak sesat. Kalau kita ikut, kita tak sesat. Nampak? Dan ini juga salah satu ulama-ulama sunnah kita mengambil berat tentang sahabat Nabi dan meletakkan mereka pada kedudukan yang tinggi, untuk membezakan kita ahli sunnah dengan ahli bid'ah di kalangan Rafidah. Sebahagian daripada Syiah yang melampau, mereka mengutuk sahabat. Mereka kutuk sahabat. Sebab itu kita bila berselawat, kita disunatkan juga berselawat pada sahabat. Sebagai apa? Nak menyalahi golongan-golongan sesat yang mengutuk sahabat Nabi. Kita ini mengasihi keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Nampak? Ya? Jadi dalam masalah sahabat Nabi inilah berlaku dan juga keluarga Nabi, berlakunya golongan sesat, terlampau mencintai kepada keluarga Nabi sehingga mencela sahabat. Ni jadi golongan Syiah Rafidah ni. Tak? Katanya kasih kepada keluarga Nabi tapi mengutuk sahabat Nabi. Tak betul ni. Ini bukan jalanan ahli sunnah. Ada yang benci terlampau kepada keluarga Nabi. Ni nasibah, nawasib, golongan yang benci kepada keluarga Nabi. Mereka menjadikan permusuhan dengan keluarga Nabi ini satu ibadat pula. Ini berat juga ini. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka berdoa, berselawat kepada keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Kenapa? Kerana agama kita ni sampainya kepada kita ialah melalui mereka. Kalau kita dapati antara sebab apa yang berlaku pecah aliran-aliran yang sesat sebegini, di akhir je dia nak bawa kepada nak memecahkan Islam daripada akar umbi dia. Bila kita telah menganggap orang yang bawa agama tu bukan orang yang baik, maka kita akan jadi ragu-ragu terhadap agama. Betul tak? Kita akan ragu terhadap agama. Kalau orang yang bawa agama pada kita tu, kita tuduh dia macam-macam, akhirnya agama kita ada nilai tak? Tak ada. Sebab kita akan ragu-ragu. Orang buat cerita ni, kita tak yakin ke dia? Kita kata dia ni orang yang jahat. Dah takkan kita tu? Ini musuh-musuh Islam yang selalu cuba mencari jalan. Dia payah untuk mengkafirkan jelas-jelas, keluar pada Islam, masuk agama lain, payah. Tapi caranya apa? Menanamkan rasa tidak yakin kepada agama sendiri. Antaranya ialah kepada sumber orang yang bawa agama itu, sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Kemudian daripada itu, maka inilah pati faridatul faraid. Pati faridatil faraid. Hamba Haji Ni Abdullah Al-Jambui Jala Thailand. Ini kitab ni sekarang ni dia gabulah bahawa kitab ni nama dia apa? Pati ringkasan kepada Faridatul Faraid. Gitu kitab asal. Pati Faridah ni hak hamba lah. Tuang kitab ni Haji Ni Abdullah Al-Jambui, orang kampung Jambu, Jala Thailand. Menghurai dan mengupaskan dia daripada risalah orang tua hamba. Nampak? Dia nak urai dan nak kupas. Nak kupas risalah ni lah. Nak kupas akan dia daripada risalah orang tua hamba. Risalah orang tua dia yang sangat alim dan berkat. Jadi ni keturunan daripada pengarang lah ni. Dia kata dia nak urang tulisan yang ditinggalkan oleh orang tua dia yang sangat alim dan berkat, yang bernama Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Itu kita asal dia lah.
dan atas Allah hamba berpegang. Ini juga taqdim al-ma'mul 'ala al-'amil li ifadatil hasri, makna atas Allah sahaja. Gitu. Atas Allah sahaja hamba berpegang. Kalau ikut struktur ayatnya, hamba berpegang ke atas Allah, tapi didatangkan muta'allaq, dia duduk depan untuk memberi maksud semata-mata hanya ke atas Allah hamba berpegang. Makna Allah lah yang sepatutnya menjadi tempat pegangan kita, tidak pada yang lain. Dan dengan limpah kurnianya hamba minta pertambahan, minta tambah lagi. Tambah lagi, minta ada mazid ke fadilah dan juga mazid daripada Allah. Minta kurniaan. Minta dengan apa? Minta kurniaannya. Dengan limpah kurniaannya hamba minta pertambahan. Okey, selesai mukadimah dia. Kemudian sekarang ni pengarang akan sebut dulu. Kalau dalam istilah dipanggil mabadi' al-asharah. Tapi di sini kita tengok macam dia tak sebut belaka lah ni. Dia ada dipanggil sebagai pengenalan. Pengenalan dalam sesuatu ilmu, dia ada bab pengenalan. Pengenalan ni biasanya ulama sebut 10 benda lah. 10 perkara yang diistilahkan sebagai mabadi' asyarah. Nama ilmu. Sesuatu ilmu yang nak ditulis, dibincangkan, dia akan sebut nama. Kemudian topik perbincangan. Kemudiannya pengarang, penyusun dia, siapa yang menyusun asal. Kemudian faedah belajar. Kemudian kaitan ilmu itu dengan ilmu lain. Kemudian kepentingan dia. Kemudian nama ada dah, ta'rif dia. Ta'rif dia. Jadi beberapa daripada itu pengarang akan sebut berkaitan dengan pengenalan terhadap ilmu akidah yang kita akan baca nanti. Kata dia ilmu tauhid. Jadi kitab kita ni kitab tauhid. Apa dah? Ada juga orang main ngaji tak tahu. Ngaji benda kok tak tahu kok. Kitab warna hijau gitu. Tu warna hijau kok. Dia tu. Apa dah? Tak tahu kok. Macam benda lah. Sama je sebenarnya. Kadang-kadang soalan buat kat sekolah ke, kat universiti ke tanya, student tak tahu kata, sebutkan nama kitab yang anda pelajari dan pengarangnya. Tak boleh jawab tahu. Maknanya apa? Maknanya tak beri perhatian, tak tahu. Ni kita nak tahu lah. Kitab ngaji apa ni? Ngaji fardu ain. Fardu ain itu umum. Ngaji tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Apa kata dia? Ilmu tauhid. Maka dia akan ta'rifkan apa ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Dalil akal dan dalil hadis Quran. Takrif dia bagilah. Jadi apa dia ilmu tauhid? Ialah perhimpunan ilmu i'tiqad. I'tiqad ni asal daripada akidah. I'tiqad ni makna pegangan, simpulan. Asal daripada kalimah aqdun. Aqdun ni simpulan. Kerana akidah ini seakan-akan dibawa macam simpulan dalam hati. Bila kita percaya sebenarnya, kita sipuk ke mahmah. Jadi ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Jadi disebut sumber daripada mana? Daripada dalil akli dan dalil hadis Quran. Ni takrif ni ringkas lah. Kalau takrif yang masyhur dia kata ilmun yubhathu fihi an aqaid ad-diniyah al-mustanbatati min al-adillatil yaqiniyah. Ilmu yang membincangkan akidah Islam yang diambil daripada dalil yakin. Yang diambil daripada dalil yang yakin.
Jadi di sini pengarang rekahkanlah ataupun dia ambil takrif ilmu tauhid ni apa, bincang dia apa? Bincang akidah-akidah yang mana sumbernya dalil akal dan dalil hadis Quran. Dalil akal ni panggil dalil akli, hadis Quran ni dipanggil dalil naqli. Dalil naqli. Naqli. Dalil naqli tu makna nukilan diambil daripada hadis atau Quran ataupun ijma'. Nampak? Jadi ini kalau ikutnya dalam takrif biasa diistilahkan dalil yang yakin. Itu lagi kita kata lagi kemah lah. Sebab apa? Sebab ada dalil-dalil hadis Quran ni yang ataupun dalil akal ni yang bukan bentuk yakin. Ya, akidah ni sumber dia mesti dalil hak yakin. Kalau hak tak yakin tak boleh nak jadi akidah. Sebab apa? Sebab bila kita nak sipu ni kena sipu kemah. Kalau sipu longgok jadi macam tak sipu lah. Sebab itu berdasarkan min adillatihal al-yaqiniyah, diambil bersumber pada dalil yakin. Lepas ni mungkin kita akan tengok nanti apa contoh-contoh atau bentuk dalil hak yakin. Dalil hak yakin. Sebab itu kalau dalil tak yakin, dia tidak akan jadi dalam akidah Islam sebagai asas, tak jadi. Okay. Pembicaraan isyak dah itu kedua ni. Belum ni. Pembicaraannya seminit pembicaraannya. Kalau ada soalan, ada nak tanya? Ada. Mukadimah baru dah. Kat dalam tu dia macam. Okey, jadi ilmu akidah ini dia letak nama tak? Dia tak sebut juga nama tak dah. Nama ilmu akidah ni banyak. Antaranya ilmu tauhid satu. Yang keduanya ilmu akidah. Yang ketiganya ilmu usuluddin. Yang keempatnya ilmu kalam. Ilmu kalam. Yang keseterusnya ialah fiqhul akbar. Nama dia kot fiqhul akbar. Fiqh hak utama, hak besar. Kemudian usuluddin sebut dah dia kan. Ilmu kalam. Itulah nama yang masyhur. Nama yang masyhur yang biasa dikaitkan dengan ilmu tauhid ini. Dikaitkan dengan ilmu tauhid. Ada lagi ilmu lain? Ada lagi? Ada tiga. Ilmu apa ni? Ilmu laduni bukan? Ilmu laduni ilmu yang dapat dengan cara bukan belajar, tapi langsung daripada Tuhan. Ilmu yang dapat langsung daripada Tuhan. Sekarang ni perbicaraan tentang satu komponen agama kita ni. Dia ada akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi ilmu akidah ni lah, ni bincang ni. Yang kedua fiqh. Ilmu fiqh ni berkaitan dengan amalan-amalan kita, ibadat kita. Kemudiannya ilmu tasawuf ni berkaitan dengan hati. Bagaimana membersihkan hati daripada sifat mazmumah dan mengisinya dengan sifat mahmudah. Nampak? Jadi dari kerana itu ilmu tauhid ni asas. Ilmu tauhid ni asas. Ayyuhal mubtadi li tatluba ilman, kullu ilmin amtun li ilmil kalami, tatluba fiqhan kay tusahhiha hukman, thumma aghfalta munzilal ahkami. Wahai orang yang keluar mencari ilmu, ketahuilah bahawa ilmu-ilmu lain itu hamba kepada ilmu akidah. Ilmu kalam. Nama ilmu kalam ni wujud pada akidah. Sebahagian ni mengatakan sebahagian nama lah. Ada yang membezakan, tak apalah, nanti kita akan sebut dia. Jadi ilmu-ilmu lain ni dia tu hamba nisbah kepada ilmu-ilmu akidah ni. Ilmu akidah ni hebat. Asas. Tatluba fiqhan kay tusahhiha hukman. Kamu mengaji fiqh untuk tujuan membetulkan hukum. Membetulkan hukum ni apa, ibadat ni apa hukum, macam mana buat sah ke batal. Thumma aghfalta munzilal ahkami. Tiba-tiba kamu lupa Tuhan yang menurunkan hukum tadi. Tak betul lah. Sebab itu katanya ilmu akidah ni asas kepada ilmu-ilmu lain. Buat amalan banyak tapi akidah tak betul, sia-sia. Tak ada apa.
Kita buat amalan banyak-banyak, kita tidak tersenarai di kalangan orang Islam, orang yang di sisi Allah Ta'ala orang Islam. Jadi amalan tu masuk akaun kita tak? Tak masuk akaun. Pergi ATM cocok duit, letak duit tinggal situ, tak masuk nombor akaun. Mereka tak masuk. Atau kita tak buka akaun bank, kita pergi kata suruh masuk duit kat ATM, kita pun tak duit kat ATM, tinggal tak duit tinggal. Kita tidak ada akaun dalam bank tu. Mak duit masuk tak? Duit tak masuk. Walaupun kita berstembong tak, mari orang ambil. Sebab apa? Kita tidak tersenarai di kalangan orang yang Islam insya-Allah Ta'ala. Sebab itu penting berkaitan ilmu akidah, asas kepada ilmu lain. Jadi sekadar itulah untuk malam ni, insya-Allah. Kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.